Sebenarnya saya bagi pandangannya, ini pandangan peribadi saya. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin bukan seorang pemimpin yang tidak baik. Okay? Tetapi beliau mempunyai kabinet yang lemah. Bersama saya Haslina AR Kamaluddin dalam Sinar Live, bukan cakap tu. Pembatalan darurat ini bukan untuk ahli parlimen sahaja, untuk ekonomi negara. Jadi itu sebab rayuan dikemukakan kerana kita lihat rata-rata keputusan ataupun pakej rangsangan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan kurang efektif. Beliau telah, Perdana Menteri telah mengumumkan pakej permai kan, 15 bilion lagi. Tetapi semua perbelanjaan ini selepas parlimen digantung, tak ada semak dan imbang. Orang awam ataupun ahli parlimen tak boleh persoalkan bagaimana mereka membelanjakan wang ini dan sama ada efektif atau tidak, mencukupi atau tidak. Kita lihat ramai rakyat sekarang masih kehilangan kerja dan mereka meminta dua perkara. Satu adalah untuk moratorium pinjaman diteruskan 6 bulan lagi. Yang keduanya adalah untuk subsidi upah ditambah bukan sahaja 1 bulan RM600 tetapi untuk kita tambah 6 bulan lagi. Kalau kita tidak membantu pekerjaan di luar sana, mereka akan terus menderita. Jadi pengumuman darurat ini, kalau kita boleh tenangkan suasana COVID, kita kena buat lebih untuk kita tambah baik ekonomi. Jadi kalau kita nak tambah baik ekonomi, kalau kita umum darurat, di mana negara lain tak perlu umum darurat untuk menangani COVID, kita tak bagi keyakinan kepada pelabur. Kalau pelabur tak masuk, ekonomi tak akan bertambah baik. Kita lihat contoh sektor tourism. Pelancongan. Kalau kita tak ada pelancong domestik ataupun dari luar negara, sektor ini akan mati dan negara Malaysia banyak bergantung kepada mereka. Untuk sektor pelancongan, mereka minta subsidi upah bukan RM600. Mereka minta untuk yang mempunyai gaji RM4,000 dan ke bawah untuk subsidi 30% ataupun 5% daripada gaji mereka. Namun untuk mereka lihat bahawa kerajaan tak mendengar. Sebenarnya saya bagi pandangannya, ini pandangan peribadi saya. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin bukan seorang pemimpin yang tidak baik. Okay? Tetapi beliau mempunyai kabinet yang lemah. Beliau mempunyai menteri yang tidak kompeten, yang tidak mahu mendengar, dan beliau juga mempunyai kabinet yang melakukan perkara yang berbeza daripada pengumuman MKN. Jadi bila MKN mengumumkan rakyat kena patuhi SOP, kabinet sendiri dilihat tidak mempunyai contoh yang baik. Jadi ini membawa turun keyakinan rakyat terhadap pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Kalau kita lihat rating beliau tahun lepas tinggi, tetapi selepas kabinet beliau banyak melakukan kesilapan. Okey, jadi saya lihat kalau Tan Sri Muhyiddin lebih banyak lagi engage ahli parlimen pembangkang, mungkin idea kita kalau dibawa bersama, kita boleh kuatkan ekonomi, kita boleh lawan COVID. Semua kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pembangkang bukan hanya untuk membangkang. Kita ada banyak cadangan. Seperti cadangan yang telah kita berikan kepada MKN, SOP untuk delivery, food delivery. Kalau kita boleh lanjutkan 8 PM hingga 10 PM, semua akan menerima manfaat dan mereka dengar yang itu. Jadi syabas kerana MKN mendengar suara rakyat pada masa itu. Tetapi kalau kita lebih banyak lagi mendengar, kita engage bersama dan kita tak payah takut untuk berjumpa di parlimen, saya rasa keyakinan orang ramai akan bertambah.